Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Berita baik untuk rakyat Sarawak, hari ini kita berstatus hijau. Ia susulan pertukaran status daerah Kuching dan Serian kepada hijau daripada kawasan kuning sebelum ini. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, tiada kes COVID dilaporkan di dua daerah berkenaan dalam tempoh 14 hari. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 681 kes. Perubahan itu menjadikan semua daerah di negeri ini berstatus hijau. Bagaimanapun, untuk rekod setakat ini, masih terdapat 10 kluster yang masih aktif. Ini juga satu perkembangan positif. Terima kasih kami ucapkan kepada semua rakyat Sarawak yang patuh arahan pemakaian pelitup muka. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dev Kumar, sehingga hari ini tiada tangkapan atau saman yang dikeluarkan terhadap mereka yang ingkar arahan tersebut. Katanya lagi, setakat ini pihaknya hanya beri nasihat kepada orang awam berkaitan penggunaan pelitup muka di kawasan yang sesak. Ya, nampaknya macam tu lah. Nampaknya mereka komplain mematuhi arahan memakai mask di tempat-tempat yang sesak dengan orang ramai lah. Itu perhatian polis lah. Dalam sehari itu kita ada lebih kurang 100 lebih tim pematuhan pemantauan kita yang di Sarawak ni. So dalam kita membuat pemeriksaan lebih kurang 2,000 lebih permis lah satu hari. Ya. 2,000 hingga 3,000 lah yang tim pemantauan kita. Susulan pengumuman penurunan harga siling pelitup muka kepada RM1 sekeping, tinjauan Kru TVS mendapati rata-rata rakyat gembira dengan keputusan tersebut. Pada pendapat kami baguslah bilanya harga diturunkan nak, sebab kini tu penggunaan penutup muka tu dah menjadi kelaziman baharu. So kita mesti makainya, bukan pilihan gila. So nya akan membantu golongan yang kurang berkemampuan lah. Dan bagi kami untuk jenis-jenis pelitup muka yang kami pilih lah, nya ikutlah kita KKM pun saranan nak. So nya mesti mendapati dari segi aspek kesihatan. Benda yang memang baguslah, sebab ia akan membuat lebih ramai keluarga lebih mampu untuk membeli, especially kini tu kan tidak ada miak sekolah, dah start sekolah, jadi lebih banyak pilihan lah. Jadi perlu nak cerewet lah, kita boleh sentiasa bertukar topeng yang kita beli, kita boleh stok banyak juga di rumah. Bagi kami, pandangan kami bagus juga lah, hanya mula macam tu, sebab tu pun untuk kesihatan kita juga lah. Macam yang dah ada anak, pindah, yang penting bagus juga lah mendapat diteruskan ke benda tu. So kita pun anggap kini tu teruskan barang tu, kes pun seda yang positif. Okey lah, untuk ia pun untuk kesihatan juga. Bahaya je lah kini tu. Bandar Simanggang Daerah Sri Aman telah dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat negeri yang disambut setiap tahun. Bersama wartawan Zahra Niza untuk butirannya. Terima kasih rakan setugas di studio. 31 Ogos detik bersejarah bagi rakyat Malaysia untuk memperingati perjuangan pemimpin terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin, mengajak rakyat Malaysia untuk menanam semangat kenegaraan yang tinggi tak kala negara berhadapan pandemik COVID-19. Di peringkat Kerajaan Sarawak, Bandar Simanggang Sri Aman telah dipilih sebagai lokasi sambutan pada 31 Ogos ini. Acara kemuncak akan menyaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohri Tok Haji Openg menyertai perarakan perpaduan bersama 250 peserta di kalangan para belia berjalan mengelilingi Bandar Sri Aman kira-kira 1.5 km. Pada malam 30 Ogos pula, diadakan Malam Mesra Ambang Sambutan Hari Kebangsaan 2020 bertempat di Hotel Simanggang. Sudah pastinya amanat daripada Ketua Menteri, antara yang ditunggu oleh rakyat Sarawak. Dan jangan lupa untuk saksikan secara langsung Sambutan Kebangsaan 2020 di laman Facebook TV Sarawak, UKAS dan Sarawak Event Channel pada 31 Ogos ini. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya Zoniza bersama juru kamera Fikri Razak. Kembali ke studio.
Sementara itu, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan Hari Kebangsaan merupakan tarikh simbolik yang perlu disambut kerajaan negeri setiap tahun. Katanya ini penting sebagai penyatuan negara bangsa khususnya di seluruh Malaysia. We must have one day to be accepted as our national day for all Malaysian. Walaupun di Sarawak kita banyak tarikh-tarikh lain, Hari Sarawak, Hari Malaysia dan sebagainya, kita tidak boleh lari juga daripada menerima pakai satu tarikh yang amat penting bagi kita. Saya selalu membandingkan ini dengan the date United States of America gains its independence. They have one symbolic date that is the 4th of July. The 4th of July. Kalau dia nak mengikut kehendak tiap-tiap negeri di United States, mereka ada 52 negeri. There will be this unity in United States. Sama juga di Malaysia. Kalau Melaya mahu 57, Sarawak mahu tarikh satu, Sabah tarikh lain, then there will be this unity. That is why we must have one symbolic. Dua selekoh di persimpangan Taman Bumiko yang menuju ke Jalan Tanjung Miri akan dilebar dan diubah suai untuk kurangkan kemalangan jalan raya. Kata Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, kini selekoh tersebut dilihat agak sempit dan membahayakan pengguna jalan raya. Tambahnya, lintasan belang kuning juga akan ditambah bagi memperlahankan kelajuan kenderaan pengguna jalan raya terbabit. Lee yang juga adun senadin turut mengumumkan akan menambah bilangan lampu isyarat di lokasi sesak di sekitar kawasan Riam dalam tempoh terdekat. Pembinaan Kompleks Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO disifatkan signifikan dengan kehidupan toleransi beragama di bumi Kenyalang. Malah ia sekaligus memperlihatkan keunikan Sarawak yang hidup bersatu padu dalam kepelbagaian. Demikian penegasan Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snoda Lawan sebagai respon kepada kenyataan pemuda PSB yang mempersoalkan kos pembinaan kompleks UNIFO bernilai 70 juta ringgit adalah sebagai pembaziran. Katanya tindakan pemuda PSB menentang sumbangan kerajaan Sarawak seolah-olah menolak keunikan dan kebebasan beragama di negeri ini. Ia merupakan pengiktirafan kepada penyatuan masyarakat berbilang bangsa dan agama di Sarawak. Menurut Snodan, pembinaan kompleks seluas 1.2 hektar itu akan menjadi mercu tanda baharu Bandaraya Kuching. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Jangan lupa teruskan bersama TV Sarawak. Saya Nuri Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.